Salam sejahtera, berita perdana edisi Isnin 8 Februari 2021. Saya Syahril Zarafuddin. Dan saya Nurul Hidayah Nawai. Berikut paparan utama malam ini. Walaupun dihasil dalam tempoh singkat, vaksin COVID-19 disahkan selamat oleh Institut Genom Malaysia. Kes kematian dicatat hari ini tertinggi sejak COVID-19 melanda negara. Singkat untuk menghasilkan vaksin COVID-19 menyebabkan ada segelintir masyarakat yang ragu-ragu terhadap keselamatan dan keberkesanannya. Bagaimanapun, saintis yang juga merangkap penyelia makmal saringan COVID-19 Institut Genom Malaysia Dr. Azira Muhammad memaklumkan hasil kajian mendapati vaksin tersebut terbukti selamat. Jelas Dr. Azira, terdapat 4 faktor yang menyebabkan pembangunan vaksin dipercepat. Faktor kritikal adalah proses mengumpul sukarelawan yang mudah bagi menjalankan kajian klinikal. COVID pandemik, jadi memang seluruh dunia terkesan. Dan kita boleh lihat ya, macam vaksin Pfizer berjaya merekrut 43,000 sukarelawan. Dan kemudian Moderna juga agak 30,000 sukarelawan. Kalau kita nak bandingkan dengan sebelum ini, vaksin untuk TB, tuberkulosis, dia mengambil masa selama 5 tahun untuk dapatkan sukarelawan yang mencukupi. Selain itu, kemajuan teknologi juga menyebabkan penghasilan vaksin COVID-19 dipercepat berbanding tempoh 10 hingga 15 tahun kebiasaannya untuk melengkapkan fasa-fasa klinikal sehingga lulus. Tambah Dr. Azira, kaedah dan teknologi yang digunakan juga telah lama dikaji. Walaupun contohnya vaksin mRNA yang dikatakan teknologi yang baru, tapi kajian memang telah lama dilakukan, lebih dari 20 tahun. Dan sebelum ini, syarikat Moderna yang menghasilkan vaksin mRNA itu memang pernah hasilkan vaksin untuk vaksin mRNA untuk penyakit kanser. Jadi apabila platform yang telah tersedia itu ada, jadi platform yang sama digunakan untuk vaksin COVID ini. Jadi proses untuk menghasilkan vaksin itu memang lebih cepat. Dr. Azira memaklumkannya kepada RTM di Angkasa Puri. Mengulas lanjut, beliau menambah sokongan dana daripada negara-negara maju menerusi fasiliti COVAX. Juga antara faktor utama vaksin COVID-19 dihasilkan dalam tempoh yang singkat. Laporan pemantauan terkini dari United Kingdom menunjukkan setelah lebih 10 juta dos vaksin Pfizer-BioNTech dan Oxford University AstraZeneca diberi warganya, sebilangan besar kesan sampingan adalah ringan dan bersifat jangka pendek, antaranya sakit lengan dan keletihan. Ia sekaligus menunjukkan tindak balas imun yang normal terhadap vaksin. Kementerian Kesihatan KKM sedang melaksanakan perolehan picagari jenis low dead volume untuk suntikan vaksin Pfizer-BioNTech bersama syarikat tempatan dan luar negara. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Dr. Adham Baba, picagari itu mampu mengelak pembaziran dan memaksimumkan jumlah dos pada fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan bermula 26 Februari depan. Dan kita yakin banyak syarikat daripada luar negara ataupun sekarang ni kita cuba berurusan dengan syarikat tempatan untuk cuba, kerana bahan-bahan tempatan terutama sekali syringes ni sangat diperlukan pada masa depan. Sekiranya pengeluaran oleh syarikat tempatan berterusan, bukan sahaja kita dapat guna negara kita, tapi dapat digunakan juga untuk pasaran ekspor. Jadi picagari itu akan bersekali dengan vaksin. Ya, kita akan di setiap tempat di mana kita beri vaksin kepada penerima vaksin, kita sertakan sekali lah peralatan yang selengkapnya.
Beliau menerima sumbangan 1 juta peralatan perlindungan diri PPE daripada EU Smart Solution Holdings Sdn Bhd di Putrajaya. Sabtu lalu, Datuk Seri Dr. Adham memaklumkan KKM memerlukan 12 juta picagari jenis low dead volume bagi melakukan suntikan terhadap 20% atau 6 juta penerima fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Sehingga 6 Februari, sebanyak 6,542,418 ujian saringan tidak balas berantai polimerase RT-PCR dan kit ujian pantas RTK antigen telah dijalankan. Ujian itu membantu KKM mengesan kes positif dengan pantas serta membolehkan pengesanan kontak dibuat dengan cepat. 3,100 kes positif baharu COVID-19 direkodkan hari ini, sedikit menurun berbanding semalam. Namun jumlah kematian mencatatkan angka 24 kes, iaitu jumlah harian tertinggi pernah direkodkan. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes kematian di negara ini mencecah 896 kes atau 0.36% daripada jumlah keseluruhan kes. Menerusi kenyataannya, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah turut memaklumkan sebanyak 282 kes menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU, termasuk 134 kes memerlukan bantuan alat pernafasan. Sebanyak 2,340 kes dilaporkan sembuh atau 78.5%. Selangor turut mencatatkan jumlah tertinggi jangkitan dengan sebanyak 1,196 kes baharu, diikuti Johor dengan 490 kes dan Melaka sebanyak 344 kes. Baik, berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Kluster baharu dikenal pasti hari ini. 11 daripadanya melibatkan tempat kerja dan masing-masing satu kluster melibatkan penularan komuniti dan kumpulan berisiko tinggi. Selangor dan Johor masing-masing merekodkan 4 kluster baharu melibatkan tempat kerja. 3 lagi kluster baharu berkaitan tempat kerja dilaporkan di Sabah dan Terengganu selain Kuala Lumpur. 1 kluster melibatkan penularan dalam komuniti dikenal pasti di Sarawak, manakala 1 lagi kluster berkaitan kumpulan berisiko tinggi pula dikesan di Negeri Sembilan. 3 lagi kluster di Isytihar tamat, iaitu kluster Kolam Permai, kluster Timbang Dayang dan kluster Pomport. 18 buah taman perumahan dalam Bandar Muazzam Shah Rompin Pahang kecuali bandar satelit dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula esok sehingga 22 Februari 2021. Menurut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, sebanyak 13 kes positif direkodkan dalam kluster Hikmah melibatkan jemaah Masjid Al-Muazzam Shah serta ahli keluarga yang tinggal di taman-taman tersebut. Jelas beliau, Kementerian Kesihatan turut mengesahkan terdapat peningkatan secara mendadak yang melibatkan komuniti direkodkan dalam masa 10 hari. PKPD ini akan melibatkan seramai 9,805 penduduk dan 2,178 buah rumah. Pelaksanaan PKPD juga bagi memudahkan pengesanan awal melalui saringan secara bersasar ke atas penduduk di lokaliti terlibat selain untuk mengawal penularan jangkitan COVID-19 dalam kalangan komuniti. Sebanyak RM4 juta daripada tabung musaadah COVID-19 anjuran JAKIM dan juga Yayasan Wakaf Malaysia YWM telah disalurkan kepada golongan sasar di seluruh negara. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, tabung itu secara keseluruhannya telah menerima sumbangan kira-kira RM6 juta daripada syarikat korporat dan individu sejak dilancarkan Mac tahun lepas. Dahulu lebih kurang dalam 6 juta
perbelanjaan sudah mencecah 4 juta lebih. Dan insya-Allah kita sentiasa, tapi keseluruhannya oleh kerana kami membuat satu gabungan sekarang, kalau bulan 1 Januari baru-baru ini kita menghabisi hampir 15 juta. Dan setiap hari kita akan update dia punya jumlahnya. InsyaAllah kita akan keluarkan pada setiap bulan. Awal bulan untuk bulan sebelumnya, insyaAllah. Datuk Dr. Zulkifli melepaskan konvoi program Musaadah Bantuan Bencana Alam Pasca Banjir JAKIM YWM ke Dungun, Terengganu di Putrajaya. Pada majlis itu, Datuk Dr. Zulkifli turut menyampaikan sumbangan lebih RM24,000 kepada 122 pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia UKM daripada keluarga B40. Selain itu, sebanyak RM15,000 bantuan pembiayaan kos ujian saringan COVID-19 diserahkan kepada 60 petugas Barisan Hadapan, Pasukan Pengurusan Jenazah COVID-19, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Bilangan jemaah solat fardu 5 waktu dan solat Jumaat di Johor dibenarkan kepada 40 orang, tidak termasuk pegawai masjid, surau dan ahli jawatankuasa pengurusan Qariah Masjid dan Surau bermula esok. Turut dibenarkan kanak-kanak berusia 10 tahun ke atas, termasuk warga emas dengan syarat sihat tubuh badan. Exco Hal Ehwal Agama Islam Negeri Tasrin Jarvanti berkata, kebenaran itu berkuat kuasa sehingga ke tarikh yang akan ditentukan Majlis Agama Islam Johor selepas mendapat pandangan dan nasihat Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan. Solat jenazah juga dibenar dengan kehadiran jumlah jemaah yang sama. Bagi memastikan lebih ramai umat Islam dapat menunaikan solat Jumaat, diperkenankan kebenaran sementara menunaikan solat Jumaat kepada 216 buah surau di seluruh negeri Johor. Solat hajat juga hendaklah dilaksanakan berjemaah setiap hari selepas solat fardu maghrib dan solat Jumaat. Bagi urusan akad nikah, jumlah kehadiran terhad kepada 6 orang, melibatkan 3 orang daripada keluarga pengantin dan 3 urustia yang dilaksanakan di Jabatan Agama Islam Negeri Johor serta pejabat-pejabat qadi daerah. Penambahbaikan prosedur operasi standard SOP Tahun Baharu Cina yang diumumkan kerajaan semalam bukan tiket untuk meraihkannya secara besar-besaran. Masyarakat kaum Cina bersetuju Tahun Baharu Cina perlu disambut dengan bilangan ahli keluarga yang minimum bagi mengelak penularan COVID-19 terutamanya dalam kalangan mereka yang berisiko tinggi. Jadi saya rasa memang SOP ini dia sesuai dan saya rasa orang ramai perlu mempertimbangkan apakah keperluan kami semasa Tahun Baharu Cina. Adakah saling jarah-menjarahi diperlukan? Adakah beramai-ramai diperlukan? Kalau tidak diperlukan, bolehlah kita buat secara senang, secara lebih simple sikitlah. Okay, so pada pendapat saya, actually SOP ini kena diketatkan lagi memandangkan situasi COVID yang semakin serius kebelakangan ini di Malaysia. Kaum Cina adalah untuk berada di rumah sendiri dan juga mengurangkan penghimpunan bersama antara kawan-kawan ahli keluarga dan juga pemerintah negeri atau daerah. Saya rasa kita juga memainkan peranan sendirilah, walaupun kerajaan sudah mengumumkan bahawa 30 orang boleh dalam satu masalah. Walaupun kadang-kadang SOP yang ketat mungkin menyebabkan kita berasa letih ataupun kita berasa agak menyukarkan untuk suasana perayaan ini, tapi kita kena faham yang SOP semua ini adalah untuk kebaikan bersama. Semalam, Kementerian Perpaduan Negara menerusi mesyuarat teknikal Majlis Keselamatan Negara MKN yang telah dipengerusikan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersetuju meluluskan SOP sambutan Tahun Baharu Cina yang telah ditambah baik. Antaranya, makan besar keluarga dibenarkan dengan tidak melebihi 15 orang ahli keluarga yang terdekat tinggal dalam zon lingkungan 10 kilometer. Kru RTM turut meninjau reaksi masyarakat Cina di sekitar Seremban berhubung pematuhan SOP yang diumumkan itu.
saya sendiri, I memang tak banyak impact lah because keluarga saya memang kurang dari 15 orang. Tapi I believe bagi keluarga yang besar, so maybe mereka terasa sedikit kerana ada yang dari outstation tak boleh balik kan. Itu semua pun dah dewasa. So kita tahu apa yang kita perlu buat kan. So kita boleh makan bersama ke apa-apa kan. Tapi hanya jaga SOP lah. Dia orang tak pernah menetas negeri, tapi kita pun jangan ke sana ke sini lah. Semua keluarga di rumah saja. Kita family 6-7 orang saja di rumah lah. Kita ikut SOP lah. Saya setuju lah, sebab kalau terlalu kumpul lah, itu virus mungkin boleh melebar. Saya sangat setuju kena ikut SOP, tapi kita mesti jaga diri lah, macam government apa yang mereka sudah janji, kita ikut sajalah. Kena pastikanlah, kena ikut SOP. Walaupun baru-baru ni kerajaan umum kan dapat bersama keluarga, walaupun ada jumlah tak perlu ramai dengan 10 kilometer kan. Saya rasa pentingkan SOP. Sementara itu, aktiviti keagamaan di rumah ibadat pada 11, 12 dan 19 Februari juga dibenarkan tertakluk kepada SOP ketat. Bilangan kehadiran penganut di rumah ibadat tidak melebihi 30 orang pada satu-satu masa. Manakala bagi aktiviti sembahyang pada 19 Februari hanya dibenarkan di halaman rumah masing-masing pada waktu malam. Kadar pengangguran Malaysia meningkat kepada 4.5% tahun lepas, tertinggi sejak 1993. Perinciannya seketika nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan kepada paparan imej satelit semasa, diperhatikan kelompok awan aktif yang berada di sekitar negeri Perak sehingga ke negeri Melaka, termasuk di kawasan pedalaman negeri Pahang, negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan kini telah pun semakin berkurangan. Namun kelompok awan aktif dilihat semakin berlegar di sekitar negeri Sarawak, di sekitar bahagian utara dan tengah negeri berkenaan. Oleh itu, hujan yang berlaku di sekitar negeri Perak, negeri Selangor, negeri Sembilan, Melaka dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur termasuk di kawasan pedalaman negeri Pahang kini telah pun beransur reda. Di negeri Sabah dan Sarawak, hujan berseterbuk petir kini berlaku di hampir kesemua bahagian di kedua-dua negeri berkenaan termasuk di wilayah Persekutuan Labuan. Hujan berseterbuk petir yang berlaku di negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan ini dijangkakan akan mula beransur reda dalam tempoh 1 sehingga ke 2 jam sahaja lagi, manakala hujan berseterbuk petir yang berlaku di bahagian utara dan tengah negeri Sarawak ini dijangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Sementara itu, untuk kawasan perairan negara, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut gelora kategori pertama dan kedua di kawasan perairan yang bertanda kuning dan jingga ini. Amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 10 Februari nanti. Keadaan angin kencang dan laut gelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil termasuk aktiviti menangkap ikan. Sekian sahaja info cuaca pada malam ini. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum.
Kadar pengangguran Malaysia meningkat kepada 4.5% pada 2020. Ia kadar tertinggi sejak 1993 yang merekodkan 4.1%. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzi Mahidin turut memaklumkan pengangguran meningkat kepada 772,900 orang dengan kadar 4.8% pada Disember 2020. Bilangan penduduk bekerja pula meningkat 0.1% bulan ke bulan bersamaan 19,300 orang kepada 15.22 juta orang selepas mencatat penurunan marginal pada bulan sebelumnya. Nisbah guna tenaga kepada penduduk yang menunjukkan kemampuan ekonomi untuk mewujudkan pekerjaan kekal pada 65.1%. Datuk Seri Dr. Muhammad Uzi mengulas statistik tenaga buruh Malaysia Disember dan suku tahun keempat 2020 yang dikeluarkan hari ini. Tambah beliau, penduduk yang bekerja dalam sektor perkhidmatan terus mencatat tren meningkat terutamanya dalam aktiviti perdagangan borong dan runcit, kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial, maklumat dan komunikasi serta pendidikan. Bagaimanapun, guna tenaga dalam industri berkaitan pelancongan seperti penginapan, pengangkutan dan penyimpanan kesenian, hiburan dan rekreasi terus menurun, mencerminkan kesan pandemik COVID-19 kepada sektor itu. Secara keseluruhan, kadar penyertaan tenaga buruh pada tahun 2020 merosot 0.3 mata kepada 68.4% akibat ketidaktentuan dalam pasaran buruh susulan krisis kesihatan dan ekonomi pada tahun ini. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Tidak semua proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR berjalan dengan lancar. Dari mula ia dilaksana tahun lalu, pelbagai masalah dihadapi ibu bapa, khususnya yang mempunyai anak ramai dan tidak mempunyai peranti seperti komputer, tablet atau telefon bimbit. PDPR terpaksa dijalankan dengan menggunakan telefon pintar yang perlu diguna sama bagi proses berkenaan. Wartawan Siti Jamilah Hanim Jamil mengupas bagaimana pintar membantu menyelesaikan masalah berkenaan. Kemudahan Pusat Internet Akses Rakyat Pintar telah mula beroperasi semalam di seluruh negeri di bawah kelolaan Top IT. Tujuannya hanya satu, iaitu untuk dimanfaatkan golongan pelajar yang berdepan masalah mengikuti proses PDPR. 37 pusat senti komuniti dibenar beroperasi semula sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Buat permulaan, 20 daripada pusat berkenaan dibenar beroperasi. 7 pusat dibuka di Besut dan masing-masing 3 di Setiu dan Kuala Nerus. Juga 2 pusat senti masing-masing, 2 di Kuala Terengganu, Hulu Terengganu dan Marang serta 1 di Dungun. Kadang-kadang ialah satu keluarga tu ada 5-6 orang anak, tidak nak terpaksa mengeluarkan kos yang tinggi untuk pembelian data, tu semua peranti. Jadi inilah satunya antara satunya inisiatif Kerajaan Terengganu yang memberi manfaat kepada rakyat, iaitu membuka pusat pintar ni satu langkah yang baiklah kepada rakyat supaya anak-anak boleh datang sini. Sementara itu, Pengurus Pentadbiran Pembangunan Sumber Manusia dan Keuangan Top IT Haslinda Ilyas berkata, kesemua pintar menjalani prosedur operasi standard SOP yang ketat. SOP untuk pintar, sanitasi kita akan buat 3 kali yang wajib. Kalau kata tengok student ramai, kita akan buat kerap lah. Jadi sebab device yang selalu dipegang seperti keyboard, mouse, semua tu kena sanitize lah. 2 pegawai eksekutif maklumat EIO ditugaskan untuk setiap pusat pintar. Saya akan dipantau dia buat macam mana, cara nak buka komputer, cara nak ambil daripada kerja yang cikgu bagi tu. Nak tengok macam mana. Setakat ini buat macam mana? Macam mana tu? Setakat ini buat macam mana? Setakat ni saya nampak berkesan lah, bagus. Budak tu cepat dia belajar cara dia, mana cara macam ni tu. Okey, bagus lah benda ni. Saya mai sini sebab rumah tak ada internet slow. Sini best. Boleh buat kerja lah yang laju. Daripada pukul apa sampai pukul apa mari sini? Mari sini dari pukul 8 sampai pukul 10. Capaian internet di semua pintar berkelajuan tinggi selepas kerajaan negeri memperuntukkan RM700,000 untuk menaik taraf kemudahan itu.
Ketika sebahagian daripada ibu bapa tidak mampu untuk menyediakan peranti bagi proses PDPR di rumah, penyediaan 37 pusat pintar di seluruh Terengganu dilihat antara salah satu langkah penyelesaian kepada belenggu permasalahan yang dihadapi ibu bapa. Siti Jamilah Hanim Jamel, Berita RTM. Enam lokasi yang menghadapi masalah capaian internet mendapat tindakan pantas daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Suruhanjaya ini dalam kenyataan medianya memaklumkan kaki tangan mereka turun padang dan meninjau sendiri situasi sebenar di lokasi aduan. Antara tempat yang terlibat adalah di Sekolah Kebangsaan Postbrook di Gua Musang, Kelantan yang mempunyai masalah capaian internet yang lemah. Sebuah menara komunikasi berdekatan sekolah berkenaan akan dinaik taraf kepada liputan 4G di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela dan dijangka siap hujung tahun ini. Penyelesaian ini dijangka dapat membantu lebih 300 pelajar sekolah berkenaan. Selain itu, MCMC juga mengambil maklum masalah di Padang Tengku, Kuala Lipis, Pahang yang turut menghadapi liputan internet lemah. Sebuah menara komunikasi baru akan dibina di bawah Pelan Jendela yang dijangka bermula pada suku ketiga tahun ini. Manakala menara sedia ada, berhampiran akan dinaik taraf kepada liputan 4G untuk meningkatkan kualiti jalur lebar di kawasan tersebut bermula pada suku kedua tahun ini. Aktiviti kuari di Gunung Terundum, Gunung Rapat dan Gunung Lano di Perak telah diwartakan sebagai zon ekonomi industri asas mineral atau batuan dalam rancangan tempatan Majlis Daerah Batu Gajah 2025. Menteri Besar Perak Datuk Sa'rani Muhammad menjelaskan ketiga-tiga gunung tersebut juga tidak disenaraikan dalam Geopark Lembah Kinta. Menerusi satu kenyataan, Datuk Sa'rani berkata sebahagian besar gua yang terletak di ketiga-tiga gunung berkenaan berada di atas hak milik pengusaha kuari. Bagaimanapun, industri pengkuarian itu akan sentiasa dipantau oleh agensi yang bertanggungjawab, antaranya Pejabat Tanah dan Galian, Jabatan Mineral dan Geosains dan Jabatan Alam Sekitar. Kerajaan negeri juga telah menggubal dasar mineral negeri Perak dengan menumpukan elemen pemulihan sebagai tindakan utama yang perlu diambil oleh setiap pemilik kuari. Datuk Sa'rani menjelaskan perkara itu bagi mengulas satu laporan media berkaitan isu aktiviti kuari khususnya di Gunung Leno yang dibimbangi akan menerima nasib seperti Gunung Terundum yang kini semakin rata akibat diletupkan bagi mendapatkan hasil mineral. Gunung Leno merupakan gunung terbesar di Lembah Kinta dengan ketinggian 370 meter serta memiliki lebih 30 gua batu kapur yang cantik dan unik. Kotor dan dipenuhi dengan lalat serta lipas juga tidak mengikut piawaian. Kecuaian Pengurusan Kilang memproses berbola ikan di Kuala Batas, Pulau Pinang mengenai aspek kebersihan mengakibatkan kilang berkenaan diarah tutup 14 hari. Arahan berkenaan bermula hari ini bagi kerja pembersihan mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983. Setiap pekerja kilang turut didenda RM300 mengikut Peraturan 32 iaitu berkaitan dengan pakaian pengendali makanan. Non-Muslim, tapi kita juga masih menjaga kebajikan warga-warga non-Muslim lah, sebab kita, tuan-tuan lihat sendiri ya, proses fishbowl yang kita buat, dia buat tu di mana di atas lantai dan penuh dengan lipas dan penuh dengan lalat, dan kita khawatiri berlaku food poisoning, racunan makanan. Itu yang kita takut. Sebelum ini, kilang berkenaan pernah diberi amaran lisan dalam serbuan yang dijalankan menerusi pemeriksaan berkala. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Bekalan darah di Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru kini berada dalam keadaan optimum dan mampu bertahan sehingga tempoh seminggu. Pengarahnya Datuk Dr. Silasawati Ghazali berkata selain penglibatan rakyat, pihaknya bekerjasama dengan badan bukan kerajaan, persatuan dan pertubuhan bagi mencari penderma darah. Sebelum ini, bekalan darah di hospital tersebut dilaporkan berada dalam keadaan kritikal dan hanya mampu bertahan hingga tempoh 3 hari.
bercakap rakyat Malaysia yang sangat prihatin demi untuk pesakit-pesakit yang memerlukan tanpa mengira siapa mereka, insya-Allah. Beliau memberitahu media selepas majlis penyerahan sumbangan kepada Barisan Hadapan oleh Pertubuhan Amal dan Kebajikan Isteri-Isteri Wakil Rakyat Kelantan. Sumbangan disampaikan pengerusinya Datin Siti Zabidah Abdul Hamid. Isu kekurangan tempat letak kereta di Hospital Tengku Fauziah HDF Kangar dianggap selesai dengan adanya hampir 200 lot tempat letak kereta baharu. Tempat tapak parkir awam itu dibina menggunakan kaedah tebus guna di atas Sungai Kencur. Menurut pengarah HDF, Dr. Osman Warijo, tapak parkir berkenaan diserahkan oleh Pejabat Pembangunan Negeri Perlis pada awal Februari dan dibuka sepenuhnya kepada orang awam bermula hari ini. Kerja naik taraf tapak parkir itu bermula Disember lalu melibatkan kerjasama antara HDF dengan Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri dan Jabatan Pengairan serta Saliran Negeri Perlis. Daripada 876 lot itu, 283 ataupun kira-kira 40% adalah dikhususkan untuk kaki tangan hospital. Oleh itu, sekitar 60% lagi adalah dibuka untuk orang awam. Ya, jumlahnya 404 ya, adalah untuk orang awam. Jadi sebenarnya memang sebahagian besar daripada parking itu dibuka untuk semualah. Tapak parkir itu dibuka dari 7 pagi sehingga 10 malam sahaja kerana ia berada di luar kawasan hospital bagi tujuan keselamatan. Ikut arahan atau berhenti kerja, itu prinsip yang perlu dipatuhi di dalam pengurusan 1MDB. Perkara itu dimaklumkan bekas CEO 1MDB Muhammad Hazim Abdul Rahman ketika pemeriksaan balas oleh pihak pembelaan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berhubung kes penyelewengan dana 1MDB oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Hazim menjelaskan ia seperti satu budaya di syarikat itu. Katanya walaupun tidak disebut secara jelas sesiapa yang bekerja dan tidak disenangi dengan ketua, individu tersebut mengambil langkah berhenti kerja. Sebelum itu, Hazim memberitahu bahawa dia tidak dapat meluahkan rasa kecewa mengenai pengambil alihan beberapa syarikat menerusi email bimbang kerjayanya terjejas. Secara peribadi, dia mengemukakan masalah itu kepada Jolal melalui BlackBerry Messenger. Sebagai contoh, ketika 1MDB berniat memberi loji kuasa YTL, dia memberitahu Jolal bahawa kosnya terlalu mahal dan bakal menjejaskan kewangan 1MDB. Selain loji jana kuasa YTL, Hazim turut mempersoalkan pengambil alihan syarikat lain seperti Syarikat Tenaga Kuasa, Projek Bandar Malaysia dan Tun Razak Exchange TRX. Prosiding bersambung esok. Setiap kali tibanya Tahun Baharu Cina, selain kuih bakul, kuih kapit juga menjadi juadah istimewa bagi kaum Cina di Kelantan. Tidak hairan, kuih berkenaan mendapat sambutan dan dijadikan hidangan serta buah tangan kepada tetamu. Bagi pembuat kuih berkenaan sejak 35 tahun lalu, Kuah Bikiok 60 tahun tidak menang tangan menyiapkan tempahan. Kuih kapitnya seringkali menjadi pilihan pelanggan kerana rasanya yang asli selain dihasilkan menggunakan kaedah tradisional. Untuk menyediakan kuih kapit istimewa resepi warisan keluarga itu, dia akan mengadunkan tepung gandum, telur, santan dan sedikit gula dan memasukkan bancuhan kuih ke dalam pengepit besi khas, kemudian dibakar di atas bara. Walaupun proses pembuatan kuih itu agak mudah, namun ketepatan masa ketika membakar amat penting agar kuih tidak hangus. Selepas dibakar, kuih itu perlu dilipat ketika masih panas dan dimasukkan ke dalam balang supaya kekal rapuh. Aromanya yang dibakar menggunakan arang berbeza dengan penggunaan elektrik. Dengan harga ni dia ada rasa macam wangi-wangi gitu. Dia lebih sedap, lebih aroma dia. Aroma dia memang tinggi dah. Ramuan dia debu, beras.
gandum, telur, sate. Kita masih buat lagi Buat dengan bakar dengan arang ni lah jadi panggil kuih kapung dah ni. Bikyok ditemui di rumahnya di Kampung Mata Air, Kemubu Macang. Setiap hari, 6 botol plastik kuih kapit berjaya dihasilkan dengan setiap satunya berisi 70 keping kuih dan dijual dengan harga RM25 sebalang. Ibu kepada 4 anak dan nenek kepada 13 cucu itu berkata, generasi sekarang mungkin sudah tidak mengetahui proses menyediakan kuih kapit dan hanya tahu menikmatinya. Bank Islam muncul bank pertama yang melancarkan saluran pendaftaran lengkap mudah alih MOB untuk perkhidmatan perbankan depan pintu melalui janji temu. Perkhidmatan baharu itu membolehkan pembukaan akaun dan pengeluaran kad debit serta-merta tanpa perlu kecawangan untuk proses pengesahan. Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Muazzam Muhammad memaklumkan MOB menggunakan peranti tablet dengan perisian khusus yang membolehkan pembukaan beberapa jenis produk akaun semasa dan akaun simpanan. Perkhidmatan itu memberikan kemudahan dan fleksibiliti kepada pelanggan di samping memberikan pengalaman perbankan yang selamat dan cekap khususnya dalam situasi pandemik COVID-19 dan pelaksanaan PKP ketika ini. Selain itu, proses pembukaan akaun menggunakan MOB hanya mengambil masa sekitar 6 minit termasuk penyediaan kad debit dan tiada sebarang caj dikenakan kepada pelanggan. Bagi memastikan pematuhan SOP, pelanggan boleh membuat janji temu dengan mengisi borang secara dalam talian dan menyediakan kad pengenalan dan dokumen sokongan yang berkaitan semasa janji temu. Lebih RM258,000 nilai jualan berjaya dikumpul di bawah program Ishraf yang dibentuk oleh SME Bank di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDAK. Program itu disertai oleh 20 peserta bagi membantu golongan asnaf dan B40 mengembangkan perniagaan mikro mereka dengan lebih berkesan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Bank, Arya Putra Ismail, program Ishraf selaras dengan mandat yang dipegang oleh MEDAK dan SME Bank untuk membangun dan mengembangkan perniagaan usahawan PKS. SME Bank memperuntukkan RM250,000 untuk program itu dengan sokongan Lembaga Zakat Selangor dan Center for Entrepreneur Development and Research Sdn Bhd untuk membimbing usahawan yang terlibat. Pada masa depan, SME Bank berhasrat untuk bekerjasama dengan beberapa lagi agensi bagi memaksimumkan manfaat dan memperkasakan lagi program Ishraf. Baik, jadi kita bertemu kembali untuk perkembangan sukan malam ini. Kita mulakan dengan perkembangan badminton. Persatuan Badminton Malaysia BAM menegaskan keputusan menggugurkan bergu campuran Goh Sun Huat Shevan Lai daripada pasukan skuad kebangsaan tidak dibuat secara drastik. Sebaliknya, ia diputuskan selepas mengambil kira pelbagai aspek. Ini termasuk siri perbincangan bersama jurulatih dan jawatankuasa kejurulatihan dan latihan. Menurut Setiausaha Agung BAM, Datuk Kenny Goh, pihaknya merasakan pengguguran adalah langkah terbaik bagi membolehkan mereka memberi tumpuan kepada barisan pemain muda. Kenny mengulas mengenai pengguguran Sun Huat Shevan Lai yang pada bulan lalu membuat kejutan mara ke separuh akhir jelajah dunia akhir BWF di Thailand. Pengguguran Sun Huat Shevan Lai yang berada di ranking ke-10 dunia daripada skuad kebangsaan semalam menimbulkan tanda tanya apatah lagi pasangan ini adalah antara prospek untuk layak ke Sukan Olimpik Tokyo 2020. Begitupun Kenny menegaskan peluang pasangan itu layak ke Olimpik Tokyo masih 50-50. Selain sukar buat Sun Huat Shevan Lai untuk berada dalam barisan pemain dalam projek 24 yang berkaitan Sukan Olimpik Paris 2024 atas beberapa faktor termasuk usia. Selain Sun Huat Shevan Lai turut digugurkan daripada skuad kebangsaan adalah perseorangan wanita Sonia Chia, Vivian Hu dan Lai Peijing. Selain itu turut digugurkan adalah Te Chung Long, Lau Yu Chong, Ching Kai Feng dan Ui Jaida. Manakala 8 pemain yang berada dalam tempoh percubaan diangkat ke skuad simpanan kebangsaan.
Baik, susulan saranan Pejabat Pesuruhjaya Sukan PPS agar Persatuan Sukan mengadakan mesyuarat agung tahunan AGM dan pemilihan ahli jawatan kuasa secara dalam talian. Cadangan terbabit menerima pelbagai maklum balas daripada pihak berkaitan. Ada yang menyambut baik idea tersebut, namun ada juga mendakwa terdapat beberapa kekangan bakal dihadapi jika ia diteruskan. Presiden Kesatuan Rugby Malaysia, Datuk Syahrul Zahman Yahya menyifatkan tiada perbezaan ketara jika kaedah berbeza digunakan dalam menganjurkan AGM. Ini dibuktikan menerusi kelancaran beberapa mesyuarat Exco Persatuan itu yang telah berlangsung secara dalam talian. InsyaAllah kita akan cuba mengadakan mesyuarat agung kita pada tahun ini dan juga disekalikan dengan mesyuarat agung untuk tahun lepas secara online. Jadi secara keseluruhannya kita mengalu-alukanlah saranan daripada Pejabat Pesuruhjaya Sukan untuk mengadakan mesyuarat agung kita secara online atau secara virtual. Presiden Persekutuan Tinju Amatur Malaysia, Datuk Muhammad Irwan Zulkifli pula berpendapat sebaliknya. Menurut beliau, AGM membincangkan agenda penting. Justru ia lebih sesuai diadakan secara bersemuka. Apa pengalaman yang kita lihat apabila melalui online ini, kita nampak kurang tentang seriusnya ataupun tumpuan dalam pembincangan ataupun mesyuarat, dan kita harap benda ini dapat ditangguhkan dan dari segi Pesuruhjaya Sukan boleh memberi masa kepada badan-badan sukan untuk menangguhkan AGM ataupun pemilihan ke tarikh yang sesuai sehinggakan PKP ini selesai. Kaedah dalam talian itu diutarakan PPS selepas melihat beberapa persatuan sukan yang berdaftar dengan Akta Pembangunan Sukan 1997 berdepan masalah menganjurkan AGM. Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 melarang mesyuarat dianjurkan secara bersemuka. Pemain skuad rugby 15 sebelah kebangsaan Lauren Petrus dipilih menyertai klub Manly Marlins Rugby yang berpangkalan di Sydney, Australia bagi mengharungi Liga Shute Shield 2021. Pemain berusia 25 tahun yang bakal mewakili University of Western Australia itu adalah rakyat Malaysia pertama yang membuat kemunculan dalam liga berkenaan. Pemain kelahiran Tawau itu dijadual berangkat ke Perth pada akhir bulan ini untuk bersama dengan kelab bagi menjalani latihan. Beliau dijangka beraksi dalam 18 perlawanan. Lawrence yang bermain untuk Malaysia dalam 2 edisi terakhir kejuaraan rugby Premier Asia sangat teruja dengan peluang terbabit. Sebelum ini, beliau pernah bermain untuk Bintulu Rugby Club pada 2013 sebelum bergabung dengan Sabah Oscar Warrior setahun kemudian. Pemain berketurunan kerajaan dusun itu memiliki ijazah dalam sains dan teknologi alam sekitar dari Universiti Putra Malaysia UPM. Beliau pernah beraksi untuk UPM Serdang Angels dalam pertandingan domestik dari 2015 hingga 2019. Beliau juga pernah bermain untuk Sabah dalam Piala Agong selama 3 tahun sebelum bergabung dengan Terengganu tahun lalu. Bersamanya dalam pasukan, Terengganu muncul juara buat pertama kalinya dalam Piala Agong dengan mengalahkan pemenang 5 kali Sabah 26-24 pada final di Serdang tahun lalu. Baik, pelumba Moto2 negara Hafiz Syahrin Abdullah berharap dapat kembali berlatih dalam masa terdekat selepas menjalani pembedahan baru-baru ini. Hafiz berkata beliau teruja untuk membuat persiapan menjelang kempen kejohanan Grand Prix GP Dunia 2021 di Liga Antarabangsa Losail Qatar pada 28 Mac depan. Beraksi bersama pasukan baharu NTS RW Racing GP musim ini, beliau menjelaskan proses pemulihan dalam masa 3 hingga 4 minggu. Doktornya menasihati untuk tidak melakukan sebarang aktiviti berat menggunakan tangan. Namun beliau yakin dapat memulakan latihan secara ringan dalam tempoh 2 minggu. Khamis lalu, Hafiz menjalani pembedahan membuang plat yang ditanam di tangannya setelah mengalami kemalangan di GP Valencia pada 2015. Baik, Persatuan Sukan Bermotor Malaysia MAM menyambut baik usaha Kementerian Belia dan Sukan KBS untuk cuba mendapatkan kebenaran pembukaan semula sektor sukan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Langkah terbabit disifatkan sebagai tepat pada masanya memandangkan persediaan menghadapi kejuaraan tergendala sejak pelaksanaan PKP.
Presiden MAM Tan Sri Muzani Mahathir menyokong penuh usaha digerakkan KBS. Beliau berharap Majlis Keselamatan Negara dapat mempertimbangkan permohonan berkenaan dan memasukkan sukan permotoran sebagai salah satu aktiviti yang dibenar dibuka semula. Persatuan memberi jaminan untuk akur dengan prosedur operasi standard SOP yang bakal diperkenal demi kepentingan semua. Kadar pematuhan tinggi dapat dilihat semasa perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan sebelum ini yang menyaksikan sukan permotoran beroperasi di bawah SOP ketat. Sekiranya sukan permotoran tidak disenaraikan dalam acara sukan dibenarkan, Persatuan bimbang ia akan memberi kesan negatif kepada kewangan penggiat industri dan membantutkan pembangunan akar umbi sukan. Saingan Liga Profesional Mobile Legend Bang Bang Malaysia MPL musim ke-7. Pasukan e-sukan tempatan Red Frost dan Homeboys melengkapkan senarai 10 pasukan yang bertanding musim ini setelah melepasi peringkat kelayakan menewaskan lawan masing-masing. Red Frost yang mempunyai pemain berpengalaman musim lepas antaranya Muhammad Akmal Rozali, Muhammad Azri Abdul Rahman dan Muhammad Firdaus Muhammad Aniza nyata mendominasi dua perlawanan. Pengalaman dan keyakinan yang ditunjukkan memudahkan Red Frost menguasai 2-0 terhadap Perspika. Dalam aksi lain, Homeboys tidak diberi laluan mudah oleh finalis kejuaraan e-sukan Malaysia MEC Academy. Academy berjaya mengikat kedudukan 1-1 pada satu ketika selepas tewas pada perlawanan pembukaan sebelum Homeboys menunjukkan taring sebenar dengan menutup perlawanan kurang 11 minit. MPL MY musim ke-7 dijadual berlangsung pada bulan Mac depan menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan RM400,000. Saudara, sekian paparan sukan untuk malam ini. Saya Syairul Islam kembali bersama Syahril dan juga Dia. Silakan. Biasanya pekerja penghantar makanan menggunakan motosikal untuk menghantar pesanan. Lain pula terjadi di Thailand. Seorang penghantar makanan di Rakam mendayung sampan untuk menghantar makanan kepada pelanggan yang sedang memancing di Sungai Bang Pakong. Rupa-rupanya dia tidak tahu perlu menggunakan sampan ketika bersetuju menerima pesanan pelanggan. Terpaksalah dia meminjam sampan bermotor di jeti untuk ke lokasi pelanggan. Ajaib, seorang anjing tidak dibaham harimau bintang walaupun terkurung bersama hampir 7 jam dalam sebuah tandas. Kejadian berlaku di kampung Bilinili, Karnataka, India pada Rabu lalu selepas harimau berkenaan mengejar anjing tersebut. Tuan rumah yang menyedari kejadian itu segera menghubungi polis. Bagaimanapun, usaha menangkap harimau itu gagal. Ia berjaya melarikan diri. Seorang lelaki disahkan meninggal dunia sejurus selesai mengimamkan solat Zuhur di Masjid Al-Muttaqin, Batam, Indonesia. Kematian yang dicemburui itu dirakam kamera litar tertutup dan menjadi tular di laman sosial. Allahyarham Hassan Basri Tandayong tiba-tiba rebah di belakang ketika sedang berzikir. Peniaga pisang goreng itu tidak pernah menjadi imam di masjid berkenaan sebelum ini. Dia menjadi imam ganti pada Isnin lalu selepas imam bertugas ada urusan lain. Penyanyi nasyid terkenal Hafiz Hamidun tampil dengan album terbaru Marhaba. Album berkonsepkan selawat mendapat sambutan hangat dan setakat ini lebih 3,000 unit berjaya dijual secara dalam talian. Hafiz menyifatkan Marhaba karya terbaiknya setakat ini dan proses menghasilkan album itu mengambil masa hampir 5 tahun dengan melibatkan pemuzik dan juga jurutera dari pelbagai negara. Walaupun proses rakaman album ni selama 5 tahun, tetapi pada tahun 2020, tahun lepas, saya sebenarnya rakam kembali semua vokal dalam album ni. Album ni saya keluarkan dalam bentuk fizikal dan juga digital. Walaupun jualan album CD bukanlah serancak yang dulu, tetapi masih ada sambutan.
Album Marhaba mengandungi 13 buah lagu, 12 video muzik akan dikeluarkan di saluran YouTube bermula bulan ini. Tanggungjawab saya semata-mata, tetapi tanggungjawab semualah pihak media untuk sebarkan, kerana album ini satu album yang berkonsepkan selawat, album yang merupakan kesinambungan daripada konsep dan genre yang saya bawa sebelum ni. So saya harapkan ada kebaikanlah daripada album ni. Baik, berita perdana edisi 8 Februari 2021 berakhir di sini. Terus berwaspada dengan COVID-19 yang kini berada di dalam komuniti kita. Sentiasa patuh SOP dan amalkan norma baru. Selain daripada itu, pastikan imbas MySejahtera di setiap premis yang anda kunjungi. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera, jumpa lagi.